kebangkitan nasionalisme. Sebelum kita pergi kepada nasionalisme, ingin cikgu tekankan tentang apa itu nasionalisme. Dalam kehidupan kamu, kalau kamu belajar banyak, kalau kamu banyak membaca, kamu akan jumpa banyak isme-isme ni. Antaranya nasionalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, sosialisme, macam-macam isme. Sebenarnya isme ni apa cikgu? Patriotisme. Patriotisme. Sebenarnya isme ni apa sebenarnya cikgu? Okey, kita kena fahami dulu dia punya konsep itu. Berapa banyak isme? Memang banyak. Bukan lisme, dia isme. Dia sebenarnya isme tau. Contohnya kalau kita lihat di sini, okey, kalau kita tengok antaranya yang kita pernah tengok okey, iaitu kamu akan jumpa ada perkataan seperti okey, yang kita nak belajar ni nasionalisme. Kemudian kita ada patriotisme. Kemudian kita ada kapitalisme. Kemudian kita ada juga sosialisme. Kemudian ada komunisme. Animalisme tak ada. Sebenarnya kalau kamu perhatikan betul-betul, dia sebenarnya pecahan daripada ni. Okey, kalau kamu lihat di sini, so isme ni. Okey. So dia adalah pecahan perkataan itu, konsep tu sebenarnya. So dia ada isme kat situ. Jadi apa itu isme tu cikgu? Apa itu isme sebenarnya? Baik, isme ni sebenarnya lebih kepada kita kata sebagai isme ni sebenarnya lebih kepada sebagai ideologi. Ideologi ni maksudnya adalah cara pemikiran. Dasar pemikiran pun dia juga. Jadi ini adalah cara pemikiran, dasar pemikiran, ideologi. Itu adalah isme. Cara pemikiran macam mana cikgu? Bergantung kepada perkataan depan dia. Contoh, kalau katakan kita tengok di sini, iaitu katakan national. Baik, nasional. Nasional ni sebenarnya bermaksud kebangsaan. Ataupun tentang sesuatu tentang negara. Negara. Ataupun juga tentang bangsa. Jadi, kalau nasionalisme, iaitu kita boleh gabungkan, iaitu satu cara pemikiran ataupun satu ideologi, berkaitan dengan semangat kebangsaan. Semangat sesuatu negara, semangat bangsa, semangat cinta tentang mementingkan negara. Itu kalau nasionalisme. Jadi kalau itu tentang nasionalisme. Kalau patriotik, patriotik tu apa cikgu? Ingat, patriot. Patriot tu maknanya apa? Iaitu cinta akan negara. Patriot, semangat cinta akan negara. So patriotisme ialah satu ideologi, satu cara pemikiran, satu semangat tentang cinta akan negara. Dia begitu. So itu patriot. Kalau capital, capital ni sebenarnya adalah keuntungan, kekayaan. Kemudian juga begitu juga dengan kemewahan. Itu capital. Jadi bila kapitalisme, kita boleh kaitkan kapitalisme ni sebenarnya adalah ideologi yang utamakan utamakan kekayaan dan juga keuntungan. Itu kapitalisme.
Berbanding dengan satu lagi, sosialisme. Sosialisme ni maksudnya apa? Iaitu tentang ideologi juga. Okey, ideologi yang mengutamakan kebajikan sosial. Iaitu kebajikan masyarakat. Ya, betul. Okey, masyarakat. Dan satu lagi, okey, komunisme. Komunisme iaitu satu ideologi juga. Ideologi, okey, yang mana kita tahu bahawa yang mengenakan sistem, okey, sistem komunis. Sistem komunis dalam pentadbiran negara. Okey, ideologi yang mengenakan sistem komunis dalam masyarakat, pentadbiran dalam masyarakat. Komunisme. Baik. So, apa kaitannya dengan kita ni, cikgu? Okey, mungkin ada yang bertanya begitu. Baik. Untuk nasionalisme, okey, kita belajar nasionalisme iaitu semangat. Okey, satu semangat kebangsaan iaitu semangat yang mementingkan negara dan semangat cinta akan negara. Sebenarnya nasionalisme dengan patriotisme ni dia berkait. Dia hampir sama. Okey. Kemudian kalau kapitalisme, ya betul. Kapitalisme, betul Adam. Kapitalisme iaitu ideologi yang utamakan kekayaan dan keuntungan. Dan inilah, okey, kapitalisme ini telah bermula sejak daripada revolusi perindustrian dulu. Okey, bila revolusi perindustrian berlaku, maka pada tahun sekitar abad ke-18 dulu, okey, abad ke-18 dulu. Jadi ini menyebabkan munculnya idea kapitalisme iaitu mementingkan kekayaan. Mementingkan kekayaan. Ini banyak berlaku di Eropah lah. Eropah dan juga di Amerika. Okey. Jadi antara orang-orang yang mementingkan kekayaan ini adalah seperti kita kata sebagai Rockefeller, okey. Kemudian juga Rothschild. Okay. Ini semua adalah kita kata sebagai keluarga ataupun bisnes-bisnes yang mementingkan kekayaan dan ini adalah kapitalisme. Dan mementingkan kekayaan ini sehingga melupakan tanggungjawab sosial. Sehingga menindas rakyat, menindas orang bawahan. Itu adalah kapitalisme. Dan adakah ianya ada lagi kapitalisme ni sampai sekarang? Ya, ada. Iaitu apa? Iaitu untuk pengetahuan kamu, kontroversi sikit, tapi berdasarkan pembacaan cikgu, sampai sekarang masih ada kapitalisme iaitu kita kata sebagai komuniti yang dikuasai oleh bank. Di mana kalau kita lihat masyarakat kita, negara kita, seluruh dunia sebenarnya sedang dikawal oleh bank-bank. Kehidupan kita tak boleh lari daripada bank. Okey, kerana pinjaman. Jadi kita tahu bahawa bank memang mengutamakan keuntungan. Okey, sebab itu setiap apa perbelanjaan kamu, kad kredit, kamu cucuk je dekat ATM pun dia kenakan charge. Kamu bayar pun kena charge, semua kena charge. So bank memang adalah kapitalisme. Bank adalah kapitalisme. Jadi itu sebagai satu kita kata sebagai satu cikgu bagi pendedahan lah supaya kamu berhati-hati. Ya, berhati-hati dalam dunia sebenar bahawa bank adalah kapitalis. Bank tidak pernah memikirkan kamu susah atau tidak, tapi kalau kamu berhutang dengan dia, dia sangat suka sebab dia akan kawal kamu. So itu memang kita apa prinsip bank lah. Baik. Kemudian kita ada sosialisme yang utamakan kebajikan sosial. Okey, ini juga diamalkan. Okey, sosialisme dan juga komunisme ni biasanya berkait rapat. Okey, sosialisme dengan komunisme ni berkait rapat. Kerana komunisme ni, ideologi yang mengenakan sistem komunis ni, mereka mengutamakan kebajikan sosial. Okey, kebajikan sosial masyarakat. Bagus. Komunisme sebenarnya teorinya bagus. Teori bagus.
Yang mana komunisme ini sebenarnya telah dicetuskan oleh Karl Marx, okey, daripada Rusia. Okey, so komunisme ni ideologi dia bagus, tapi cara pelaksanaan tidak bagus. Okey, ideologi dia, matlamat dia untuk membentuk masyarakat yang tidak ada yang kaya raya sangat, tidak ada yang miskin sangat. Semua sama je. So sama level semua. Sebab semua harta akan dikuasai oleh kerajaan, kerajaanlah yang akan agihkan kepada rakyat. Bagus. Bagus. Tetapi cara pelaksanaan yang tidak betul, cara pelaksanaan iaitu dengan mengenakan tekanan, memaksa rakyat menerima komunisme itu dan tidak memberi pilihan kepada rakyat. You have no choice. You choose. You need to choose communism or else you kena tangkap or you kena seksa. So dia kenakan paksaan untuk orang terima komunisme. So itu tak betul. Okay. Ya betul, antaranya North Korea lah. North Korea memang amalkan komunisme. Dan juga bila komunisme ini bermakna negara sukar untuk berkembang maju dalam ekonomi. Why? Because semua keperluan rakyat kerajaan bagi. So rakyat tidak ada sense of competition. Tidak ada daya saing. Tidak mahu bersaing. Buat apa aku nak kaya lagi? Buat apa aku nak rajin-rajin? Apa yang kau dapat sama dengan apa yang aku dapat. Sebab semua kerajaan bagi. Kalau aku rajin lebih sikit pun bukan dapat apa. Kerajaan bagi tetap sama. So dia tidak ada competition, maka sukar untuk berkembang maju. Nampak tak? Jadi itu komunisme dan sosialisme biasanya dia seiring. So ini adalah pendedahan kamu terhadap isme-isme yang banyak terdapat di dunia ini. Banyak lagi isme. Animisme yang kamu pernah belajar form 1, form 2 kan? Animisme maknanya kepercayaan, satu ideologi, okay, yang mempercayai bahawa segala makhluk, segala unsur-unsur alam ini memiliki semangat. Itu animisme. Kan? Dan satu lagi yang kamu akan lihat dalam dalam buku, iaitu satu lagi, iaitu termsnya, iaitu imperialisme. Iaitu imperialisme. Dan imperialisme maknanya apa tahu? Iaitu ideologi untuk menjajah negara-negara lain. Ini ada. Dan imperialisme ini berlaku, ini adalah berlaku kerana apa? Kerana kita lihat ideologi ini memang berlaku sejak daripada zaman Portugis, Spanyol, yang menjajah kawasan Asia Tenggara. So itu dipanggil imperialisme. Baik, ada yang tanya, cikgu saya nak tanya kan, undang-undang Korea Utara kan kejam sangat. So kenapa rakyat tak gaduh atau buat protes? Okey, baik begini. Dia sebenarnya dia tak kejam. Dia tak kejam selagi rakyat mematuhi peraturan. Jadi bila dia mengadakan peraturan, rakyat ikut, maka kerajaan akan suka, kerajaan akan beri apa yang dia nak semua. So adakah rakyat akan protes? Tidak. Rakyat kata, inilah dia kerajaan. Inilah dia kerajaan. You see? Bagi mereka, kita kena patuh pada kerajaan. Kerajaan tak bagi macam tu, kita kena buatlah. Ahli keluarga gaduh, tak? Ahli keluarga tak gaduh sebab semua ahli keluarga faham bahawa kita kena ikut arahan kerajaan. Jadi semua ikut. Oh, itu tak boleh tu, nanti kita kena buat. Yelah, betul lah. Kita kena ikut kerajaan. So, everybody. Semua patuh pada arahan. Semua patuh pada arahan. Dan komunisme ini menafikan agama. Ya, betul. Komunisme tidak membenarkan agama. So itu yang mereka sangat ditentang di Malaysia lah. Hope one day everyone went against him. No, sebenarnya kamu tak boleh buat apa sebab even kalau kamu pergi Korea Utara, kamu membagi tahu bahawa kerajaan kau ni kejam semua, mereka tak terima. Dia kata, kau apa hal? Kau masuk ke negara kami, kau kata kerajaan kami kejam. Kerajaan kami bagi macam-macam tahu pada kami. Kami rasa selesa di bawah kerajaan kami. Kenapa kamu tuduh kerajaan kami ini kejam? You orang luar, you keluar. You see?
So this is what we call kefahaman setempat. Kalau mereka dah terima tu, you siapa yang nak adjust, nak alter mereka punya pemikiran? Dia tak boleh buat apa. Dan itu diterima oleh seluruh rakyat Korea Utara. So tak apalah, mereka bahagia dengan cara itu. You see? So hormati. Dan untuk pengetahuan kamu, negara kita pun ada pernah buat hubungan dengan Korea Utara. Hubungan perdagangan dan sebagainya. So tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Sebab mereka nak hidup cara macam tu. It's okay. Okay. Baik. So bagus. Okay. Kalau ada sesiapa yang ada soalan, boleh bertanya. Bukan apa. Kita nak buka minda. Okay. Kita nak buka minda sebelum masuk bab 2. Kita buka minda. Apa itu ideologi, komunisme dan sebagainya. Okay. Baik. So kita dah buka minda, kita dah faham bahawa bab 2 ini sangat berbeza dengan bab 1. Bab 1 masih lagi kerajaan alam Melayu, Kesultanan Melayu Melaka kan. Tiba-tiba bab 2, kebangkitan nasionalisme. Jadi macam mana boleh bangkit nasionalisme ini? Jadi kita lihat kebangkitan idea nasionalisme ini kita akan lihat bermula daripada revolusi keagungan di England. Kita akan lihat di England. Begitu juga kemudian kita akan lihat revolusi di Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Perancis. Kemudian berlaku juga di Dahagi India. Dahagi India. Kemudian juga kita akan meneruskan lagi dengan pemulihan Meiji di Jepun, Mikado Meiji. Kemudian kita lihat juga perubahan yang berlaku di Mesir dan juga di Asia Barat, iaitu Pan-Islamism. Dan kemudian sampai ke Asia Tenggara, iaitu revolusi Filipina. Kemudian di Tanah Melayu. Kemudian ada revolusi Cina. Kemudian Indonesia. Dan juga Kesatuan Melayu Muda. So ini adalah pihak-pihak dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan nasionalisme. So sebelum kita pergi kepada peristiwa-peristiwa itu, kita lihat dulu apakah maksud nasionalisme. Baik, nasionalisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Itu nasionalisme. Dan nasionalisme ini boleh diertikan juga sebagai semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan ataupun cara-cara berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. So, ini adalah berkaitan dengan semangat kebangsaan untuk berjuang menentang penjajah dan juga membela nasib bangsa dan negara. Selain itu, nasionalisme bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Penguasaan orang asing. Tetapi idea nasionalisme ini tidak sama antara negara dengan zaman, kerana idea tersebut berkait rapat dengan pengalaman sejarah yang berbeza, pengaruh sekeliling seperti keturunan, agama, bahasa dan juga adat resam, menyebabkan nasionalisme ini tak sama. Nasionalisme ini tak sama di antara negara-negara. Nanti kita akan tengok. Dan kalau kita lihat topik ini cikgu yakin, topik ini sebenarnya tidak membawa semangat kepada kamu. Bila kita tengok kebangkitan semangat nasionalisme ataupun kebangkitan nasionalisme, kamu akan melihat dengan cara okay. Baik, kerana apa? Kerana zaman sekarang ini
kita tak tahu macam mana nak nasionalisme. Maksudnya, macam mana nak membuktikan semangat cinta akan negara. Kita tanya kamu semua, kita ada 38 orang. Adakah anda benar-benar menyayangi negara kamu? Cuba tulis dalam Zoom chat sekarang. Adakah kamu benar-benar menyayangi negara kamu? Kalau kamu benar-benar, berapa persen? 50%? 70%? 100%? Or 25%? Just admit, tak ada masalah. Just admit. Berapa persen Raja? 80? Okey. Baik. Kalau kamu benar-benar, okey, 70%. Okey. Sebab apa? Sebab, okey, 30% je lah. Farah. Okey. Baik. 60%. Baik, bagus. Nakib. 100%. Alamak, Nurin. Ya, maybe 70. Okey. 60.67. Tahu sebab apa? Sebab sekiranya anda benar-benar, benar-benar anda semangat nasionalisme, anda yakin anda tahu banyak perkara tentang negara anda. Anda tahu daripada hujung ke hujung apakah negeri-negerinya. Anda tahu kedudukan setiap negeri. Anda tahu tentang ibu negeri. Anda tahu juga kaum-kaum yang terdapat di Malaysia. Anda tahu juga tentang kedudukan. Okey. Tak, bukan jenis sistem pemerintahan. Tetapi semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme. Jadi, okey, cikgu yakin bahawa topik ini menyebabkan kamu akan, okey, aku ni pun tak tahu sangat tentang tentang Malaysia ni. Macam mana nak cerita semangat nasionalisme? Tentang Malaysia pun aku tak reti sangat. Sebab apa? Sebab sekarang ni negara kita, dunia lah sebenarnya. Dunia ni banyak, dunia ni sebenarnya banyak disuapkan dengan hiburan. Anda tak sempat nak fikir, anda tak sempat nak baca. Anda disuakan dengan TikTok. Anda disuakan dengan YouTube. Anda diberikan Instagram. Segala jenis hiburan di Insta, kemudian semuanya. Okey Raja. Di Insta, di TikTok. Yang mana kamu tak sempat nak fikir pasal Malaysia. Tapi kamu terbuang masa dengan TikTok, dengan Insta dan juga sebagainya. Jadi, terlalu banyak distraction dalam kehidupan kita sekarang. Setuju tak? Kita dah sekarang ni hidup kita dah terlalu banyak distraction. Dengan TikTok, dengan Insta, Facebook, macam-macam, banyak sangat distraction. Jadi bila banyak sangat distraction, kita lupa dulu, ada benda yang lebih penting lagi. Tentang nasionalisme, tentang pembelajaran. Jadi distraction tu banyak. Jadi ini bukan saja dialami di negara kita, seluruh dunia. Sehingga kita tidak menyedari, sehingga kelalaian kita tu sampai kita tidak sedar bahawa sebenarnya perang Rusia dengan Ukraine itu semakin membesar. Kemudian kita tak sedar bahawa kita punya cuaca semakin berubah. Dan kita tak sedar bahawa sebenarnya kutub utara telah mula semakin mencair, dan rupa-rupanya di bawah kutub utara ada gunung berapi yang mana telah mula aktif, yang akan mencairkan banyak kutub utara, ais-ais di kutub utara, yang menyebabkan air laut akan naik. Tapi kenapa kita tak baca benda tu? Sebab kita sedang diberikan TikTok, diberikan Insta sampai kita distract. You see? Itu yang berlaku pada masyarakat kita sekarang. Terlalu banyak distraction. Jadi sebab itu juga kenapa kita tak sempat nak fikir nasionalisme, sebab banyak sangat distraction. Kan? Jadi inilah yang kita nak fahami supaya kamu semua sedar benda ni. You have to sedar. Kena alert benda ni. Kena alert benda ni. Baik. So, itu tentang nasionalisme
iaitu tentang semangat cinta akan negara ataupun kita kata sebagai satu gerakan untuk menentang penjajahan. Menentang penjajahan. Dan kenapa dulu ada banyak benda ni cikgu? Benda ni dulu banyak sebab apa tahu? Sebab dulu tak ada dissection ni. Dan kemudian negara-negara dijajah oleh British, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Spanyol, dijajah oleh Perancis. Jadi semua rakyat sibuk melawan. Lawan, kita lawan, kita lawan. Zaman sekarang ni, kita dijajah lagi tak? Nak tanya kamu, kita sekarang dijajah lagi tak? Ya, kita masih dijajah lagi. Ya, antaranya banyak. Okay, ibu jajah saya. Okay. Ya, kita dijajah oleh media sosial. Kita dijajah oleh barangan-barangan daripada barat. Kita dijajah oleh muzik-muzik yang datang daripada K-pop. Kita dijajah oleh K-pop. Kita dijajah. So, mana sebenarnya pemikiran negara Malaysia? Kan? Sampai ada yang buat BTS. Sekarang ni yang top apa? Natu-natu kan? Sekarang ni yang top natu-natu pula daripada filem RRR kan? Duk sibuk buat dancing dia punya RRR tu. Natu-natu. Macam-macam lah pula. Latu-latu itu. Latu-latu lain. Latu-latu lain. Ni natu-natu. Ya, RRR natu-natu. Latu-latu lain. Budak lelaki, kau jangan cakap pasal latu-latu. Budak sama saya pergi Padang dah tak main bola dah itu. Habis Dia main main bola latu-latu. sekejap, lepas tu duduk tepi main latu-latu. Main latu-latu Pening aku tengok Okey, baik. Tak apa. Jadi, itu budak-budak sekarang. Tengok latu-latu. Tak apa. So, okey, kita fikirkan bahawa selepas ini kamu semua harus sedar tentang nasionalisme. Baik. So, kalau kita fikirkan daripada satu sudut, apa itu nasionalisme? Okey. Nasionalisme, kita tahu, kita pendekkan dia iaitu perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara, semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan, serta perjuangan menentang penjajahan, serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Dan terdapat pelbagai pendapat tokoh tentang nasionalisme ini, antaranya kalau kita lihat iaitu seperti Hans Kohn ni. Hans Kohn ni salah seorang penulis buku The Idea of Nationalism. So sekejap sekejap. Nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Pada pendapat Hans Kohn kata nasionalisme ni adalah satu gerakan, satu movement yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Itu dipanggil nasionalisme. Maknanya, kalau kamu setia kepada negara atau bangsa kamu, itu dipanggil nasionalisme. Cuba cek balik. Kalau katakan di sekolah tiba-tiba ada kawan kamu yang kena buli. Kemudian kamu pergi tak selamatkan dia? Kamu pergi tak tahan dia? Kamu pergi tak untuk tak. Sebab kamu buat apa? Kamu pergi report kepada pengawas, betul? Report kepada pengawas. Oh, ada orang buli kat sana. Baik, itu juga dipanggil apa? Itu dipanggil sebagai semangat nasionalisme. Iaitu kamu semangat cinta akan rakan-rakan kamu yang sebangsa kamu, yang senegara kamu. Jadi, kamu nak menghalang daripada perkara itu berlaku, maka kamu buat report kepada pengawas. Itu juga adalah sebagai satu semangat nasionalisme. Jadi, itu kita kata sebagai contoh yang paling ringkaslah, setia kepada negara atau bangsanya. Baik.
Itu daripada Profesor Hans Kohn. Manakala untuk Profesor William R. Roth, dia ni, Profesor William R. Roth ni, dia menulis buku The Origins of Malay Nationalism ataupun The Origins of Malay Nationalism. Dia tulis buku tentang nasionalisme Melayu. Dia kata apa tau? Kebangkitan nasionalisme Melayu, maknanya di negara kita ni, lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir. Okey, pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Baik, apa benda ni cikgu? Kalau kita lihat bahawa, okey, kalau kita lihat lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Baik, cikgu nak tanya kamu, Perang Dunia Kedua, siapa tahu tahun bila sampai tahun bila? Ada tak sesiapa yang tahu tentang Perang Dunia Kedua? Bilakah Perang Dunia Kedua? Tak tahu kan? Okey, baik. Sebenar-benarnya, okey, baik. Okey. Perang Dunia Pertama, okey, Perang Dunia Pertama adalah berlangsung daripada 1914 hingga tahun 1918. Manakala Perang Dunia Perang Dunia Kedua, Kedua 1939 hingga 1945. yes, okey, 39 hingga 1945. So itu Perang Dunia Kedua. Jadi semangat nasionalisme bila Perang Dunia Ketiga tak berlaku lagi, dan jangan kau minta, pandai. Okay. Jangan kau minta. Okay. Kita kalau boleh nak elakkan perang seluruh dunia, kau lagi minta. Jangan tanya. Perang Dunia Ketiga tak berlaku lagi. Ya? Okay. Baik. So, kalau kita lihat di sini. Okay. Perang Dunia Pertama. Okay. Sehingga tahun 1918. Okay. Dan 1939 hingga 1945 Perang Dunia Kedua. So di antara 1918 hinggalah ke tahun 1939 di sini. Okey, kita ada tahun iaitu jaraknya adalah 1920, kemudian sampai 1925, kemudian juga berlaku 1930 hingga tahun 1939 lah. Kita ambil 1939 macam itulah. Okey. Baik, kamu tahu tak? Tahun-tahun ini adalah antara tahun-tahun yang sangat-sangat kritikal. Di mana semasa tahun-tahun 1920-an inilah berlakunya peristiwa seluruh dunia seperti apa? Seperti Spanish flu. Spanish flu ni dia sama macam COVID lah. Sama macam COVID. Iaitu dia telah membunuh hampir beratus ribu, Black Death dan sebagainya. Dan kebanyakannya berlaku di Eropah. Nasib baik dia berlaku banyak di Eropah lah. Di Asia Tenggara tak berlaku. Itu Spanish flu, sama macam COVID, Eropah. Kemudian juga pada tahun-tahun ini juga, berlaku juga, Black Plague, betul. Dan satu lagi, iaitu berlaku apa tahu? Iaitu the Great Recession, di mana inilah berlaku kemelesetan ekonomi di Eropah. Ini pun berlaku di Eropah, sehingga kan orang-orang kaya yang kapitalisme memang banyak yang bunuh diri kerana muflis, kerana miskin. Ini Spanish flu, the Great Recession, semua berlaku pada tahun-tahun di antara Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua. So ini berlaku di Eropah lah. Dan kalau di Malaysia macam mana? Pada waktu ini berlakulah semangat nasionalisme. Nasionalisme. Hang tua tolong tak British. Apa dah kau ni, salah masa lah kau ni. Malaysia chill je. Semangat nasionalisme di mana pada tahun-tahun 1920-an hingga tahun 1939 ini, kita masa tu tanah Melayu diperintah oleh siapa?
oleh Inggeris. Oleh Inggeris. Okey, Inggeris. Dan melalui apa? Waktu ini masih ada apa? NNS, NNMB dan juga NNMTB. Korang belajar kan? Masa form 3 kan? Okey. So, okey. So ini. Okey. Jadi wujudlah semangat nasionalisme. Okey. Dah itu tanah Melayu. Okey, pada waktu itu Inggeris. Okey, dengan NNS, NNMB, NNMTB. Jadi waktu inilah orang-orang Melayu nak meletakkan orang Melayu menentang Inggeris. Menentang Inggeris. Mereka rasa apa? Mereka rasa tak mahu duduk di bawah British lagi. Itu tanah Melayu di bawah Inggeris, iaitu NNS, NNB dan NNB. Ya. Orang Melayu pernah menentang Jepun juga kan? Ya, Waktu betul. dalam tempoh Perang Dunia tu. Ya. Semasa Perang Dunia Kedua ni, iaitu Perang Dunia Kedua ini, orang-orang Melayu menentang Jepun. Ya, ramai orang-orang Melayu yang menentang Jepun, yang telah mengalahkan Jepun pun ada. Baik. Ya, lawan dengan Jepun. Dan kita tahu bahawa pada peringkat awalnya, bila Empire British gugur. Jadi itu yang berlaku semasa Perang Dunia Kedua. Dan era Lieutenant Adnan, betul. Semua benda ada tarikh luput. Ya, betul. Empire British telah pun tamat sekitar pada tahun 1945, selepas Perang Dunia Kedua. Empire British pun runtuh. Selepas Perang Dunia Kedua, Empire British runtuh. Apa maksud runtuh di sini? Runtuh itu bermaksud apa? Iaitu British telah lepaskan semua negara yang dijajah. Itu. Ya, betul, memang. Sebab British lepaskan semua negara yang dijajah selepas Perang Dunia Kedua. After Perang Dunia Kedua, dan baru Empire British runtuh, lepaskan semua negara yang dijajah. Antara negara yang dijajah ialah seperti India dan banyak lagi. Dan kenapa? Negara kita belum merdeka lagi. Negara kita merdeka selepas diberikan kemerdekaan pada, kamu kena tahu British memberikan kemerdekaan pada Malaysia pada tahun 1957. So waktu inilah British lepaskan tanah Melayu. Kena faham tu. British lepaskan tanah Melayu pada tahun 1957. Jadi sebab itu kita dah merdeka. Kita dah merdeka. Dan ada yang bertanya, kenapa dia lepaskan? Kan dia rugi. Banyak sebab. Banyak sebab. Antara sebab-sebab kenapa dia lepaskan negara-negara yang dijajah. Kerana, kerana apa Cikgu kena pause lah benda ni. So kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Maknanya, kalau ikutkan penentangan orang-orang Melayu berlangsung pada tahun-tahun daripada yang ini iaitu penentangan orang Melayu, semangat nasionalisme itu berlangsung pada dekad terakhir. Dekad ialah 10 tahun. So bermakna pada tahun-tahun ini semangat nasionalisme iaitu menentang Inggeris. Menentang Inggeris. Jadi inilah waktunya di mana Profesor William R. Roth tu kata bahawa penentangan orang Melayu terhadap penjajahan pada dekad akhir sebelum Perang Dunia yang Kedua. So inilah dia kita kata sebagai yang berlaku pada dekad akhir itu. Baik. So itu kata Profesor William R. Roth. Dan nasionalisme juga timbul akibat daripada kebimbangan masyarakat. Korang tengok kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme barat yang melanda tanah Melayu. Baik, imperialisme kita dah belajar tadi bahawa kita tahu imperialisme ialah dasar penjajahan barat terhadap tanah Melayu. Baik, satu lagi isma iaitu sekularisme. Korang tengok betul-betul
Sekularisme. Ini penting untuk pengetahuan kamu semua. Apa itu sekularisme? Sekularisme sebenarnya adalah satu ideologi yang memisahkan agama daripada kehidupan dunia. Memisahkan agama daripada kehidupan dunia. So, memisahkan, nampak tak? Memisahkan agama daripada kehidupan dunia. Untuk, untuk pada tahun, kalau kamu ingat lagi, pada abad pertama sampailah abad ke-18, ke-18, sebenarnya dunia dikuasai kebanyakan negara sama ada pemerintahan dia, pemerintahan mengikut apa tahu, sama ada mengikut, kita kata sebagai mengikut agama, sama ada Hindu ataupun Hindu ataupun Buddha ataupun mengikut agama Kristian ataupun mengikut agama Islam. So, daripada abad pertama hingga abad ke-18 memang pemerintahan mengikut agama Hindu, Buddha, Kristian dan juga Islam. Ini memang. Tetapi pada abad ke-18, bermula pada abad ke-18 inilah kita lihat bahawa adanya sekularisme, iaitu memisahkan agama daripada kehidupan dunia. Maknanya daripada kehidupan, sama ada daripada segi politik ke, pentadbiran ke, pemerintahan semua, tak nak masukkan agama. Itu maksudnya. Itu maksud sekularisme. Memisahkan agama daripada kehidupan dunia maksudnya apa? Maksudnya tidak mahu menggunakan agama sebagai reference dalam pentadbiran. So itu yang berlaku. Contoh kalau kita lihat, seperti kalau kamu ingat lagi tamadun Rom. Tamadun Rom, dia berasaskan agama Kristian. Turki Uthmaniyah berasaskan agama Islam. Kemudian kamu belajar kerajaan alam Melayu, Funan, Champa, Sriwijaya, semua berasaskan agama Hindu, agama Buddha. Betul? Semua berasaskan agama. Tetapi apabila abad ke-18, mereka tak mahu agama jadi reference. So datanglah ideologi sekularisme ini. Sekolah berususkan sekularisme. Ya, betul. Maknanya ada pentadbiran dan juga sekolah yang tidak mahu, tak mahu ada unsur-unsur agama dalam pendidikan. Sebenarnya salah. Ingat, kehidupan dan agama sebenarnya adalah satu. Kalau you hidup tanpa agama, means that you tak ada reference. You tidak ada guideline. You tak ada guidance. So agama ini menjadi guideline. Kalau tak ada agama, you akan hidup seperti haiwan. Di mana you akan buat seperti mana yang you rasa you nak buat. Itu bahayanya sekularisme. Bahayanya sekularisme iaitu melakukan sesuatu tanpa ada apa-apa panduan daripada agama. So agama jadi panduan. Tak kiralah Hindu ke, Buddha ke, Kristian ke dan Islam ke, dia menjadi panduan. Dan Baratlah yang telah memulakan sekularisme. Tahu kenapa? Panjang cerita ni. Ini berkaitan dengan, kita dah tengok Hans Kohn, kita dah tengok juga Profesor William R. Roth, dan juga Dato' Onn Jaafar. Sini, siapa kenal Dato' Onn Jaafar? Kenal tak Dato' Onn Jaafar? Baik, bagus. Ada yang kenal, Baik. Ni cikgu nak bagi tahu. Ayah tu Muslim. Kenal, Baik. Dato' Onn Jaafar, kita tengok salah silah dia. Baik. Dato' Onn Jaafar ni sebenarnya siapa? Ayah dia, kau ingat lagi tak? Semasa kamu belajar tentang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, NNMTB, negeri Melayu tidak bersekutu, ada Johor, betul tak?
Ada Johor kan, korang belajar kan? Dan salah satu menteri, okey, menteri Johor, okey, iaitu menteri Johor yang terkenal adalah siapa nama dia? Iaitu Datuk Muhammad, iaitu Datuk Muhammad Muhammad Jaafar. Ingat lagi tak? Ya betul. Okey, Datuk Muhammad Jaafar ni, kan? Datuk Muhammad Jaafar ni anak dia, okey, Datuk On Jaafar. Anak dia. Okey. Datuk On Jaafar. Kemudian, okey. Anak dia, anak Datuk On Jaafar pula ialah iaitu Tun Hussein On. Tun Hussein On, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang ketiga. PM yang ketiga. Okey, Tun Hussein On Tun Hussein On. Okey, dan seterusnya anak Tun Hussein On ialah Datuk siapa? Datuk Hishamuddin Hussein. Menteri sekarang. Okey. Menteri sekarang. Okey. Nampak tak? Dia punya kaitan ni. Okey. Okey, iaitu Datuk Muhammad Jaafar. Okey, ni anak dia Datuk On Jaafar. Datuk On Jaafar, anak dia Tun Hussein On. Okey. Dan anak Tun Hussein On ialah Datuk Hishamuddin Hussein. You see? Memang mereka adalah satu keluarga. Satu keluarga sebenarnya. Sekarang ni menteri apa cikgu tak ingat lah, tapi dia ni bekas Menteri Pertahanan. Bekas Menteri Pertahanan, Datuk Hishamuddin Hussein. Jadi inilah dia susur galur keturunan Datuk On Jaafar ini. Dan Datuk On Jaafar ini sebenarnya dialah yang mengasaskan UMNO. Datuk On Jaafar yang mengasaskan UMNO. Tun Hussein On, Perdana Menteri kita yang ketiga. Nampak tak? So inilah dia keturunan Datuk On Jaafar. So salah seorang daripada yang memberikan pendapat tentang nasionalisme. Baik. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini tentang Datuk On Jaafar, dia kata apa? Dia kata, apa itu nasionalisme? Kita hendak menzahirkan dalam biografi Datuk On Hidup Melayu ni, dia tulis dalam buku ni, dia kata apa? Nasionalisme ni kita hendak menzahirkan, menjadikan nyata suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Yang tegap dan bersatu. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ialah nasionalisme ni, kata Datuk On Jaafar, kita nak membangunkan bangsa yang lebih hebat daripada bangsa-bangsa lain. Yang lebih hebat daripada bangsa-bangsa lain. Dan menurut buku kajian cikgu, menurut kajian cikgu, sejarah Melayu, bahawa orang Melayu, orang Melayu, kita kata orang di Nusantara, alam Melayu ni, orang di alam Melayu inilah sebenarnya yang telah membina kapal yang boleh memuatkan sehingga 300 orang dalam satu kapal dan juga boleh membawa muatan hampir 400 tan. Maknanya kapal tu lebih besar daripada kapal Portugis, lebih besar daripada kapal Sepanyol. Jadi itu kehebatan orang-orang orang-orang bangsa Melayu. Bangsa Melayu ni yang mana cikgu? Bangsa Melayu sebenarnya kalau kita tengok bukanlah refer kepada tanah Melayu semata-mata. Orang Melayu ni sebenarnya daripada Vietnam tu yang kerajaan Champa tu, Vietnam sampai ke Funan, sampai ke Angkor, Myanmar, sampailah ke Indonesia dan juga Timor Leste, Filipina, itu semua sebenarnya orang Melayu. Dan bukan Melayu refer pada kita semata-mata. Orang bangsa Melayu.
Jadi itu reference dia. So memang hebat orang-orang Melayu dulu. Jadi bab kata Datuk Wan Jaafar, kita nak menjadikan bangsa kita ini lebih tegak dan kuat. Ya, boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa yang lain yang tegak dan bersatu. So inilah kata Datuk Wan Jaafar. Hebat juga Datuk Wan Jaafar ni. Baik. Dan kemudian seorang lagi tokoh iaitu Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Siapa yang tinggal di Taman Tun Dr. Ismail dia tahulah. Ada satu jalan dipanggil Jalan Burhanuddin Helmi. Ini dia. Dr. Burhanuddin Al-Helmi dalam buku Pejuang Melayu Sejati. Dia ni memang pejuang Melayu lah. Dia kata apa tahu? Perjuangan menentang penjajahan hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat, iaitu National Front. Perjuangan menentang penjajahan hendaklah ada persatuan dan perpaduan. Segala tenaga yang menentang penjajahan hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu. Dan agama Islam untuk menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan itu. Maksudnya di sini Dr. Burhanuddin Al-Helmi kata apa? Bahawa iaitu nasionalisme ini ialah perjuangan menentang penjajahan. Tapi mestilah ada persatuan dan perpaduan yang kuat. Untuk pengetahuan kamu, mungkin pernah bertanya, cikgu, Funan, Champa, itu semua perpaduan orang-orang Melayu. Baik, bagaimana orang-orang Melayu ini boleh kerajaan-kerajaan ini boleh terkubur? Kerana especially Funan kerana tidak ada perpaduan dalam kalangan orang Melayu di Funan. Dan untuk pengetahuan kamu, berbanding Funan dengan Champa, Champa lagi hebat. Di mana Champa, perpaduan orang Melayu di sana telah menyebabkan Champa lama daripada tahun 200 Masihi dan dia kekal sampai 1400 Masihi. Maknanya kekal sampai zaman sampai zaman pembukaan Melaka. Lama Champa. Dan mereka boleh berkekal lama kerana apa? Perpaduan. Jadi kalau berjuang mestilah ada perpaduan. Mesti bersatu padu. So kalau nak menentang penjajahan mesti bersatu padu. Macam kita lah. Kalau kita nak menentang aliran muzik K-pop daripada masuk ke negara kita. Contoh. Tak bolehlah Alif seorang-seorang je yang mempertahankannya. Bagi tahu dalam satu kelas. Ingat, kita mesti mempertahankan muzik negara kita. Kita jangan terpengaruh dengan K-pop. Yang lain semua. Suddenly Alia Hanani dengar K-pop. BTS. Kemudian Ryan pula dengar Blackpink. Tak jadi ya. Tapi saya dengar lagu rock itu. Cik. Janganlah macam tu. Contoh. Rock Never Die. Rock Never Die. Lagu ni kalau pun dalam. Jadi kita kena bersatu. Kenapa mereka dah modernkan lagu? Well, semua orang nak dengar something yang fresh. Something yang baharu. Jadi sebab itu kita kena pertahankan hak negara kita ni. Tradisi lagu-lagu negara kita, tarian negara kita. Kita ada tarian yang lemah lembut begini, nak juga yang Blackpink. Gitu. Nak juga yang BTS. Macam-macam lah. Jadi betul tak Raja? Raja ada lagi? Raja. Kalau boleh pertahankan ni. Dania Insyirah. Kita dah ada lemah lembut gitu. Ini nak juga yang tak tahulah korang kan.
Lepas tu sharekan pula dekat TikTok. Macam ni lah saya menari. Aduh, ya. Alif, kau jangan buat, Alif. Kau jangan buat. Kan? Saya dengar lagu rock tu. Ah, K-pop saya tak layan. pelik kalau kau nak masuk mata tertera deraja tapi main TikTok. Pelik, memang pelik. Askar tak main TikTok ya. Jangan. Okey. Okey. Jangan. Alright. So, itu penting. Baik. So, hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat, iaitu National Front. Sebab kata Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okey, nanti kita akan belajar tentang Dr. Burhanuddin Al-Helmi ya. Baik. Dan seterusnya, okey, kalau kita lihat Dr. Arsundaralingam. Okey. Yang ini korang kena perhatikan betul-betul. Okey. I don't know the lyrics of negaraku. Tahu pun kau. Sundaralingam, Dr. Arsundaralingam. Ini paling penting sebab sebenarnya kan salah satu sebab kenapa korang kena belajar sejarah tingkatan 4 ialah kerana dia memang keret. Iaitu Dr. Arsundaralingam ni tengok je kau daripada cuba kau tengok betul-betul. Cuba kau tengok betul-betul. Kau tengok, dia memang garang orangnya. Nampak tak? Dia perhati kau dengan mata bulat. Kau tengok. Ini, kau tak pasal-pasal kau kena marah ni. Kau tengok betul-betul. Risau. Tengok. Betul-betul risau. Okey. Iaitu Dr. Arsundaralingam. Baik. Dia kata, dia adalah salah seorang sejarawan. India. Dia salah seorang orang India yang membuat kajian. Baik. Dia kata nasionalisme merupakan fenomena sejagat. Apa itu fenomena? Peristiwa, keadaan yang berlaku sejagat tu maknanya seluruh dunia. Yang mana mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan tu kepada rakyat. Sejagat tu seluruh dunia. Dan nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung, kesetiaan yang tertinggi. Kesetiaan ulung tu kesetiaan tertinggi individu yang disalurkan kepada negara bangsa itu. Maknanya di sini, nasionalisme ni bukan semata-mata berlaku di Malaysia. Nasionalisme ni sebenarnya berlaku di seluruh dunia. Iaitu nasionalisme ni berlaku di England, berlaku di US, berlaku di Perancis, berlaku di China, India, Mesir. Begitu juga berlaku di Filipina, seluruh dunia, even Jepun. Nasionalisme memang berlaku di seluruh dunia. Dia memang fenomena sejagat. Seluruh dunia berlaku. Dan itu adalah hak di mana rakyat nakkan supaya apa tahu? Mereka diberikan hak. Kalau dulu, kalau kita tengok, asyik raja je dapat. Sikit-sikit raja. Kekayaan raja, pemerintahan raja, kemudian juga undang-undang raja. Semua hak tu mutlak kepada raja. Tapi bila berlaku nasionalisme, rakyat nak hak tu juga. Nak juga hak di mana mereka diterima dalam ekonomi. Rakyat juga nak didengari dalam pentadbiran. Rakyat juga nak didengari dalam pemerintahan. Jadi, itulah kita kata sebagai fenomena sejagat. Fenomena seluruh dunia di mana rakyat telah bangun untuk menuntut hak mereka. Jadi, itu kata Dr. Arsundaralingam. Dan untuk ini, individu perlu memberikan kesetiaan yang disalurkan kepada negara bangsa itu. Setia. Perlunya setia kepada negara. Jadi, itu caranya. Arsundaralingam. Baik. Dan satu lagi tokoh, iaitu Profesor Datuk Zainal. Panjangnya untuk ingat. It's okay. Nanti cikgu akan bantu kamu. Profesor Datuk Zainal Abidin Abdul Wahid. Menulis sejarah Malaysia.
Okey, dan tafsiran dan penulisan. Dia tulis buku ni, dia kata apa tahu? Nasionalisme Melayu ni bukanlah gejala baru. Okey, bukanlah benda baru. Okey, hasil penggabungan tanah Melayu oleh British. Tetapi sebenarnya nasionalisme Melayu telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kesetiaan kepada raja. Contohnya merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu. Dan orang Melayu berpegang pada fahaman kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Maksudnya, okey, iaitu dia kata, profesor ni kata bahawa nasionalisme telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kalau kita fikirkan balik, memang betul. Semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka, okey, mereka meletakkan semangat cinta akan negara Melaka itu kepada Sultan. Kepada Sultan. Siapa Sultan kau? Oh, Sultan kami ialah Sultan Muzaffar Shah, Sultan Melaka. Jadi kami ini rakyat Melaka, kami bangga rakyat Melaka. Jadi kami cintakan negara Melaka. Kerana kami ada raja iaitu Sultan Muzaffar Shah. Jadi nasionalisme iaitu semangat cinta akan negara ini dah wujud sejak zaman Melaka lagi. Jadi sebab itu Hang Tuah, kalau korang tengok cerita Hang Tuah kan Hang Tuah dia bergaduh dengan Hang Jebat kan. Hang Tuah kata apa? Okey, iaitu tidaklah Melayu jika pantang Melayu menderhaka kepada Sultan. Pantang Melayu derhaka kepada Sultan. Maknanya, Cikgu, ya. apa yang Hang Jebat derhaka kat tu? Sultan dia? Alah, korang tak tahu ke cerita dia? Alah,